Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ada satu aku nak cerita sedikit. Ini adalah berkaitan dengan berita Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diserang. Diserang bukan secara fizikal, tapi Anwar Ibrahim, seperti yang kita tahu, banyak yang coba untuk menyerang Anwar Ibrahim, terutamanya daripada kalangan kepimpinan politik di Malaysia yang memusuhi Anwar. Terutamanya baru-baru ini kita mendengar ada pujukan daripada kepimpinan pembangkang memujuk BN untuk tarik sokongan kerajaan, sekaligus membentuk kerajaan bersama dengan BN dan PN. Tapi pada akhirnya dipatahkan. Langkah ini dipatahkan. Jadi pelbagai bentuk serangan yang diterima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Namun ini satu lagi mungkin berita mengejutkan di mana Anwar Ibrahim telah disaman dalam satu perkongsian. Ini adalah berkaitan dengan vaksin COVID-19. 8 warga Malaysia saman Anwar, WHO RM60 juta. Kenapa tiba-tiba nama Anwar Ibrahim disaman RM60 juta bersama dengan WHO? Sejumlah 8 warga Malaysia memfailkan saman berjumlah RM60 juta terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO atas dakwaan komplikasi kesihatan dan kematian yang disebabkan oleh vaksin COVID-19. Writ saman itu menyasarkan sejumlah 25 defendant, termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob, Kementerian Kesihatan Kerajaan, serta Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Defendant lain termasuk Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad serta Menteri sebelumnya Dr. Adham Baba dan Khairi Jamaluddin, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri sebelumnya Hamzah Zainuddin, Menteri Pendidikan Fadlina Sidek dan Menteri sebelumnya Dr. Muhammad Razi Jidin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa, serta bekas Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Jadi ini adalah defendant lain yang rasanya juga terlibat dengan saman ini. Menurut kertas kausa yang dilihat oleh Malaysia kini, 8 plaintiff tersebut mendakwa mengalami kesan akibat arahan kerajaan untuk vaksinasi wajib semasa kemuncak penularan wabak COVID-19 4 tahun lalu. Antaranya ialah seorang penduduk Muar yang mendakwa bapaknya meninggal dunia selepas menerima 2 dos vaksin Sinovac dan 1 dos penggalak Pfizer. Jadi tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan ini, satu lagi isu yang pasti menggemparkan ramai kerana melibatkan nama Anwar Ibrahim yang disaman serta beberapa bekas menteri, bekas Perdana Menteri. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, ini adalah satu pengumuman penting berkaitan dengan pilihan raya negeri Sabah. Ada yang mulai bertanya bila tarik pilihan raya negeri Sabah, sedangkan sudah diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, yaitu pilihan raya negeri Sabah pada Oktober 2025. Namun setelah viral skandal rasuah, kalau orang Sabah cakap, kalau orang kampung macam saya cakap, itu adalah satu perkara yang kotor, rasuah di antara kepimpinan politik kerana melibatkan beberapa adun di Sabah. Jadi, saudara-saudara, pengumuman penting pilihan raya negeri Sabah
yang saya nak sampaikan adalah, adakah pilihan raya negeri pilihan raya negeri Sabah bakal diawalkan sekiranya DUN Sabah bubar awal? Oh, ada yang cakap mungkin bubar pada bulan Desember 2024 dan tarik pilihan raya negeri pada bulan Januari. Ada yang kata bulan Januari DUN Sabah bubar dan tarik pilihan raya negeri pada bulan Februari. Jadi beberapa pendapat pandangan daripada pemerhati politik yang saya kenal, bahkan kepada rakan-rakan juga ahli keluarga, bercakap tentang pilihan raya negeri Sabah. Jadi adalah satu soalan, kenapa tiba-tiba DUN Sabah boleh dibubarkan awal? Jawabannya adalah, sekiranya Ketua Menteri Sabah hari ini, Haji Jinur, digulingkan ataupun dipecat sekiranya terlibat dengan mana-mana salah laku, terutamanya dengan skandal rasuah yang viral baru-baru ini, yang juga mengaitkan nama Ketua Menteri Sabah. Nah, lalu ramai orang-orang Sabah, kementerian netizen, telah meletakkan komen cadangan Ketua Menteri, cadangan timbalan Ketua Menteri, bahkan yang panas baru-baru ini berkaitan dengan pemilihan TYT baru Sabah. Jadi beberapa nama yang sudah kita dengar. Ada yang cakap Syafiq Apdal boleh jadi Ketua Menteri Sabah. Ada yang cakap Jeffrey Kitingan. Ada yang cakap YB Munira, Bung Mukhtar, dan banyak lagi pemimpin yang lain. Begitu juga dengan beberapa jawatan timbalan Ketua Menteri Sabah. Seterusnya beberapa nama yang naik adalah Mahsidi Manjun. Bahkan nama Musa Aman juga dicalonkan untuk menjadi TYT Sabah. Telah dicalonkan oleh Kementerian Netizen Rakyat Sabah. Di ruangan komen, banyak nama-nama pemimpin daripada kepimpinan politik Sabah yang telah memilih beberapa nama untuk menjadi Ketua Menteri, menjadi timbalan Ketua Menteri, menjadi TYT Sabah. Jadi beberapa nama itu termasuklah juga Joseph Pairin Kitingan. Saudara-saudara yang saya amat hormati, sekiranya Ketua Menteri Sabah benar-benar terpalit rasuah, terlibat dengan skandal rasuah yang viral di Sabah, beliau sepatutnya dikenakan tindakan undang-undang. Sekiranya benar-benar terlibat dan bersalah, ataupun mana-mana pemimpin politik bukan sahaja di Sabah, bukan sahaja wakil rakyat YB Datuk di Sabah dan seluruh Malaysia, mana-mana pun yang terlibat dengan rasuah perlu ditangkap sesuai dengan harapan netizen yang tidak suka dengan pemimpin yang kotor. Saudara-saudara yang saya amat hormati, apa komen Anda?